kembali bersama saya dan juga Hefni di dalam Borong Kopitiam. Seronok kita macam-macam aktiviti kita buat hari ni. Yelah, betul. Walaupun nampak mungkin macam, betul lah studio dia tak ada tetamu pun. Walaupun tak ada tetamu, kita ada tetamu secara virtual. Tadi Ubay. Yelah, Ubay tu dia special case. Yelah, sebab dia nak buat kopi kan. Okey, tapi hari ni kita ada tetamu yang cukup istimewa. Nak membicarakan sebenarnya topik yang sangat-sangat penting ni. Kita minta sama-sama untuk ambil perhatian. Sebab benda ni adalah benda yang paling senang untuk kita buat. Tetapi ia adalah jenayah. Itu bahaya tu. Senang nak buat tapi benda tu benda yang salah. Betul. Jadi kita ada istimewanya hari ni. Kita ada daripada Bukit Aman ni. Kita ada DSP Foo Check Seng. Hai DSP. Hai, selamat pagi. Selamat pagi. Sihat, baik. Selamat pagi. Rasa macam ceria lah tengok Tuan pagi-pagi ni. Tuan pagi-pagi betul ceria ni. Kena dia happy. Happy orang pun sihat. Betul. Okey, saya dengan Henry tadi baru cakap ada satu perkara ni senang kita nak buat tapi ia adalah satu jenayah di mana ada satu kesalahan iaitu jenayah cyber. Penyebaran berita palsu tuan. Tapi itu kalau kita nak tahu dengan lebih detail lah apa sebenarnya yang kita kategorikan sebagai jenayah penyebaran berita palsu ni tuan. Dia begini, berita palsu ni sebab dia mendatangkan pelbagai kesan negatif itu yang mencabar. Jadi apabila orang-orang yang tidak bertanggungjawab ni, mereka menyebarkan maklumat palsu tanpa kesahihan ataupun tanpa bukti yang sah. Dan jika perkara ini tidak dibendung dia akan mendatangkan pelbagai kesan yang negatif sama ada kepada kumpulan kecil, kumpulan sederhana, organisasi, individu ataupun kepada masyarakat. So itu yang menyebabkannya satu kesalahan yang terpaksa kita ambil tindakan. Okey. Jadi kalau lazimnya kalau kita fikir pasal COVID kan, kita tak nampak COVID. Okey. Kita tak nampak. Ramai orang yang tak risau walhal bahaya itu ada. Jadi ini pun sama. Penyebaran maklumat palsu ni pun sama. Dia pun kita tak nampak fizikal dia. Tetapi kesan dia tu yang bahaya. Sampai ada bunyi cyber, orang meninggal, orang bunuh diri semua dia. Serius sebenarnya impact dia tu sebenarnya nampak je macam tak ada apa-apa tau. Kadang-kadang kita just forwardkan WhatsApp orang, kita tak tahu betul, orang lain pula kena nanti kan. Betul. Jadi tuan, nak tahu jenis berita yang selalu disebarkan. Dan kenapa agaknya penyebaran berita palsu ni sekarang ni macam makin menjadi-jadi tuan? Betul lah, ini orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Sebab apa? Mereka ni berlomba-lomba. Mereka nak jadi juara, nak jadi Johan yang orang yang pertama dapat sebarkan perkara ni. Aduh, dia terlalu pentingkan diri sendiri. Walhal bila kita fikir balik, dia walaupun dia dapat juara ke, dia orang pertama yang sebarkan maklumat tak betul ni, sebenarnya kalau dia dapat juara pun juara yang tidak sah, juara yang tidak betul. Adakah itu nak membanggakan? Yalah. Dan jenis-jenis berita yang selalu disebarkan apa tuan? Jenis-jenis berita palsu ni selalunya. Okey, dia bergantung. Ada yang jenis kabar angin terutamanya. Sebab kabar angin ni paling mudah kita nak sebarkan. Kemudian ada pula gosip. Gosip pun menarik. Gosip itu gosip. Membawang dia macam-macam. Ini bahaya geng-geng bawang kena tahu jangan gosip. Palsu tak boleh sampaikan. Okey. Yang spekulasi ni bahaya sikit sebab dia mewujudkan prasangka yang tidak betul. Kemudian ada juga penipuan. Jadi ini benda-benda yang orang kata apa mendatangkan kesan negatif kepada masyarakat. Dan kita nak tahu juga macam selalunya berita-berita palsu ni target dia tu kepada siapa ni? Orang-orang yang menyebarkan ni selalunya tuan. Okey, kita kena tengok sasaran dia dalam konteks bagai apa yang benda yang dia sebarkan. Kalau dia sebarkan benda-benda yang orang kata apa yang sensasi masa sekarang ni, contohnya COVID ni, dia sebarkan berita palsu, dia nak tengok orang panik. Jadi sasaran dia ialah masyarakat keseluruhan lah. Jadi contoh dia bagi sebar bagi sekian berlaku kejadian ni di sekian tempat. Jadi orang tempat tu berasa panik. Okey, itu sasarannya masyarakat setempat. Okey, kalau contohnya dia nak jatuhkan seseorang. Jadi dia sebarkan maklumat kepada individu yang target dia orang-orang yang dia tak suka tu. Ataupun kalau dia nak buat penipuan. Kalau dia nak penipuan macam love scam. Jadi sasarannya kepada yang orang kata lebih individu yang mencari cinta. Kalau dia nak tipu duit contohnya, terutamanya warga-warga yang warga-warga tua terutamanya, mereka akan beri unsur-unsur ketakutan. Dia akan takutkan orang dulu. Jadi itu teknik dia.
Ni gambar jenayah cyber ni. Bahaya betul lah. Bahaya betul. Jenayah cyber ni jenayah daripada rumah tau. Daripada rumah pun boleh buat jenayah. Dan tak nampak muka pun. Itu yang tuan cakap bahaya tu. Dan memang kita tahu katanya dia boleh buat di mana-mana yang pertama dan sasaran itu ditujukan kepada siapa-siapa boleh jadi mangsa. Sampaikan daripada kategori orang yang berpelajaran sampailah ke kategori orang yang sederhana, orang yang bekerja, sehinggalah orang yang menganggur, semua akan ada sasaran dia. Semua kelompok lah yang boleh kena Sampai kanak-kanak pun boleh jadi mangsa. Betul. Itulah. Tapi kanak-kanak banyak mangsa dari konteks kita kata cyberbully ataupun cyber sex. Itu yang bahaya. Ambil beratlah tentang perkara ni. Okey. Dan kita tahu memang impak tadi kiranya tuan dah cerita banyaklah cerita impak kat kehidupan anak-anak semua. Okey, tapi kita tak tahu juga macam tindakan PDRM pula bagaimana daripada segi undang-undang, tuan. Dari segi undang-undang ni, kalau kita tengok konteks penyebaran maklumat palsu ni, kita tengok kalau dalam konteks kanun keseksaan, kenyataan yang mendatangkan khianat awam, kita tuduh di bawah Seksyen 505B kanun keseksaan. Hukuman dia ni boleh sampai penjara 2 tahun ataupun dengan denda. Tetapi kepada mereka yang menyalahgunakan sesawang internet ni, menyebarkan maklumat-maklumat yang sangat orang kata ketara ni, kita boleh siasat di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia AKM 1998. Ini hukuman dia boleh sampai 50,000 maksimum ataupun dengan denda penjara dia boleh sampai setahun. Nampak hukuman ni memang tinggi. Cuma isu dia sekarang ialah sebagaimana kita cakap, benda ni terlalu mudah kita nak lakukan, jadi kita lupa tentang hukuman dia. Betul. Itulah. Kita buat pandai, lepas tu kita lupa ada konsekuensi dia lah. Tuan, contohnya tuan, kalau kita dapat, contohlah paling senang sekarang aplikasi WhatsApp kita semua berhubung guna tu kan. Orang forwardkan kat kita satu berita, kita pun panjangkan, kita forward kat orang lain. Yang bersalah tu kita ke orang yang hantar kat kita sekarang ni? Di manakah tuan agaknya? Tuan? Tuan dengar tak soalan FD agaknya? Okey, tak apa, kita ada masalah lain sikit. Tapi, Henry, saya sebenarnya rasa soalan awak tu sangatlah penting. Betul. So, kadang-kadang kita kata, kita pass something lah, kita dapat contohnya satu berita. Kita akan cakap macam, bukan saya buat. Kita just forward je. Saya forward juga. Jadi nak tahu kan macam mana, adakah kita akan terlibat juga ke? Betul. Tapi kalau ikutkan, kalau pemahamannya lah secara logiknya, kalau bagi saya rasa salah jugalah sebab kita forward kan. Tapi itulah kita nak cuba dapatkan kepastian kan. Tadi ada masalah teknikal sikit dengan tuan, tapi kita tunggu, kita cuba hubung dia semula. Hopefully kita dapat kontak balik tuan dan supaya anda pun dapat sambung lagi ceritanya. Okey, kita ada tuan di talian. Ya, silakan. Tuan. Terputus tadi tu. Tak seronoklah dah putus. Tak apa. Tuan, kita sambung lagi tuan. Saya punya soalan tu saya nak tanya tuan. Kalau contoh kita ni aplikasi WhatsApp kita dapatlah untuk berhubung. Orang hantar dekat kita berita tu kita tak tahu betul ke tidak. Kita forwardkan kepada orang lain. Lepas tu berita tu rupanya berita palsu. Jadi yang salah tu orang yang hantar kat kita ke kita sekali salah juga? Kita sekali salah. Sebab pertama salah orang yang menghantar. Kedua salah ialah orang yang menyebarkan. Jadi kita menjadi orang yang membantu menyebarkan. Sama-sama salah. Sampai juga kan? Ya, sama-sama salah. Jadi apabila kita terima maklumat-maklumat yang kita tak pasti kesahihannya, kita cuba rujuk dengan orang yang tahu. Contohnya kalau maklumat tu tentang kesihatan, kita rujuk dengan KKM, Kementerian Kesihatan Malaysia. Kalau tentang pendidikan, kita rujuk dengan Kementerian Pendidikan. Jadi kita rujukkan. Dan sekarang ni SKMM ni, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia, mereka ada satu laman yang mana kita boleh hantar maklumat tersebut, mereka akan bagi tahu sama ada sahih ataupun tidak. Pergi ke sesawang sebenarnya.my. Sebenarnya.my. So hantar kita maklumat ke sana. Jadi tunggu jawapan mereka. Okey. Jadi dengan apabila kita dah pasti kesahihannya, baru kita sebarkan, barulah namanya profesional. Betul. Baru namanya kita hebat. Kita tahu apa yang betul, apa yang tak betul, dan maklumat-maklumat daripada kita ni semuanya orang kata apa dah pasti benar. Jadi orang pun yakin dengan kita. Betul. Okey, tuan, tadi kita cerita pasal penyebaran berita palsu. Daripada mulalah kita cerita apakah berita palsu, bagaimana caranya nak cek di mana. Saya tertarik bila nak cakap tentang isu scammer pula. Sebab sekarang ni isu scammer semua orang pun akan, macam saya rasa ramai orang yang diganggu.
Jadi kita ni kan sebagai rakyat biasa ni yang rasa macam mana kita nak elak diri kita daripada didekati scammer. Sebab kadang-kadang nombor kita tiba-tiba di call. Kita tak tahu mana dia dapat nombor pun. Betul. Memang dia berbagai cara dah kata nak buat jenayah ni, dia akan usahakan apa sekalipun usaha dia akan buat. Sebab apabila kita sebut tentang jenayah cyber ni, mangsa dia ni siapa-siapa boleh jadi mangsa. Jadi penyebaran dia ni dia kata nasib. Maknanya satu hari dia hantar 10 maklumat. Satu hari dia hantar 20 maklumat kepada sesiapa pun. Dan dalam contohnya dia hantar 100 maklumat. Dalam siapa-siapa dan 100 orang tu, dia hanya perlukan seorang saja yang respon. Jadi dia sudah dapat satu mangsa. Itulah dia try of luck kita panggil. Dia mencuba nasib. Jadi macam mana kita nak hadapi situasi ini? Pertama sekali kita kena ingat, jenayah cyber ni adalah penjenayah yang kita tidak nampak. Tetapi kepakaran mereka adalah menggunakan emosi. Kita tengok katakan love scam, mereka akan cerita pasal keindahan cinta, kecantikan cinta. Itu semua adalah emosi kecintaan. Okay, kalau dalam konteks penipuan, dia akan gunakan emosi ketakutan. Contoh, saya bagi contoh. Dia telefon kita, "Cik, saya sekarang menyiasat kes kamu, kamu akan ditangkap. Sebelum kamu ditangkap, alihkan wang-wang kamu." Tengok, dia menimbulkan ketakutan dalam diri kita. Dia menyamar Jadi pihak berkuasa pula dia. Ya. Jadi emosi yang dia akan gunakan. Oleh yang demikian, setiap kali kita menerima panggilan, pertama sekali, kalau line tu, contohnya nombor tu kita rasa pelik, kita kadang-kadang kita ada emosi, kita ada orang kata apa, nawaitu. Kita rasa tak betul, tak selesa, tak perlu jawab. Sebab kalau betul sangat penting, dia akan fikirkan cara lain untuk kontak kita. Itu yang pertama. Yang kedua, sekiranya kita terjawab sekalipun, orang ni akan gunakan apa-apa cara pun. Pertama sekali, kita just tenangkan diri kita, kita bukan kata kaji, kita lihat apa yang dia cakap. Sebab selalunya apa yang dicakap tu kita dengar, kita terima. Sekarang kita dengar, jangan terima dulu. Kita tengok apa cerita dia. Okey. Betul. Sebab kadang-kadang dia memang betul-betul ada macam-macam jadi cerita. Betul. Dia nak pancing. Kita jangan terima, kita dengar saja. Okey. Tuan, mungkinlah secara ringkas Tuan, mungkin Tuan boleh berkongsi sedikit nasihat berkenaan penyebaran berita palsu dan juga scam ni Tuan untuk penonton kita ni. Secara ringkas Tuan. Pertama sekali kita ingat perkara ini ialah satu perkara yang sangat serius sebab kita tidak nampak dia punya kesan dia. Cuma dia apabila berlaku, orang contohnya cybercrime, orang dah kena tipu, baru kita nampak mangsanya. Jadi apabila benda yang tidak nampak ni, kita tidak nampak betapa seriusnya, so kita tunjukkanlah sikap kemanusiaan kita, sikap keprihatinan kita, sikap kedewasaan kita, sikap kematangan kita, dan yang paling penting profesional kita. Apa yang kita terima tu, kita kaji dulu. Dah sahih baru kita sebarkan. Jadi secara tidak langsung dia melambangkan diri kita yang penuh keyakinan dan orang akan lebih mempercayai kita. Jadilah orang yang berguna kepada masyarakat. Baik, Tuan, sebenarnya jadi orang yang menyalahgunakan teknologi untuk mengaitkan ataupun merosakkan masyarakat. Baik, okey. Tuan, sebenarnya kalau ikut saya dengan Hafni seronok nak borak lagi. Banyak sebenarnya nak tahu pasal benda ni. Banyak input, tapi itulah waktu mencemburui kita. Yalah, kalau Tuan mungkin kita boleh buat bahagian 2 pula mana kan. tahu next ke kan. Tuan, terima kasih banyak. Kami ucapkan daripada tim Buat Kopi Tiam. Terima kasih Tuan. Salam Aidilfitri. Terima kasih. Terima kasih Tuan. Selamat memerangi COVID-19. Sama-sama kita. Kita jaga kita. Sama-sama. Okey.